Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Perjanjian Pahang Johor 1861. Adat, kuasa dan kelangsungan Raja-Raja Melayu. Pada pertengahan abad ke-19, alam Melayu sedang melalui satu zaman yang penuh kekacauan. Kesultanan lama runtuh, kuasa barat semakin mencengkam, dan adat istiadat Raja-Raja Melayu mula dipersoalkan. Dalam suasana inilah lahirnya satu perjanjian penting yang jarang diperkatakan, namun menjadi penentu kelangsungan pemerintahan Pahang dan Johor. Perjanjian Pahang Johor 1861. Perjanjian ini dimeterai antara dua tokoh utama bangsawan Melayu, iaitu Bendahara Tun Mutahir, pemerintah negeri Pahang, dan Temenggong Tun Daeng Ibrahim, pemerintah negeri Johor. Tujuan utama perjanjian ini bukan sekadar persahabatan, tetapi untuk meredakan pergolakan politik bangsawan Melayu yang tercetus akibat pelanggaran adat istiadat Melayu, serta mengabsahkan kedudukan kedua-dua pemerintah di sisi adat Melayu. Asal-usul konflik ini tidak dapat dipisahkan daripada Perjanjian Setia 1855 yang ditandatangani antara Sultan Ali Iskandar Shah dan Temenggong Tun Daeng Ibrahim. Perjanjian tersebut mengundang kecaman Raja-Raja Melayu kerana dianggap jelas melanggar adat istiadat Melayu. Sultan Ali Iskandar Shah sendiri dianggap bukan Sultan Johor yang sah kerana ayahandanya, Sultan Hussein Muhammad Shah, ditabalkan tanpa alat kebesaran di Raja Kesultanan Johor Lama, menjadikan pertabalan itu tidak sah menurut adat Melayu. Akibat pelanggaran adat ini, Bendahara Tun Ali, yang juga Raja Bendahara Pahang pada ketika itu, menolak pengiktirafan Sultan Hussein Muhammad Shah dan sebaliknya mengiktiraf Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah di Lingga sebagai Sultan Johor yang sah. Maka para pembesar Melayu tetap bertuankan Sultan di Lingga, bukan Sultan yang bersemayam di Singapura. Walaupun Perjanjian Setia 1855 telah ditandatangani, konflik antara Sultan Ali Iskandar Shah dan Temenggong Tun Daeng Ibrahim tidak pernah reda. Pada tahun 1858, Sultan Ali membuat aduan kepada Inggeris di Singapura dengan mendakwa pengikut baginda dizalimi ketika mencari hasil hutan di Johor. Temenggong Tun Daeng Ibrahim menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan bahawa pengikut Sultan Ali wajib mematuhi undang-undang Johor, termasuk membayar cukai dan mendapatkan surat kebenaran. Persengketaan ini menjadi semakin tegang apabila pengikut Sultan Ali mencabar keabsahan Perjanjian Setia 1855 dan meminta Inggeris membatalkannya kerana Sultan Ali tidak berunding dengan pembesar Melayu mengikut adat. Namun Inggeris menolak permintaan tersebut. Pada tahun 1860, pengikut Sultan Ali Iskandar Shah merancang untuk menyerang Johor bagi merampas kembali negeri itu. Apabila mengetahui rancangan ini, Temenggong Tun Daeng Ibrahim segera meminta bantuan Inggeris. Sultan Ali diberi amaran agar tidak mengganggu keamanan tanah Melayu, namun amaran itu diabaikan. Laporan The Straits Times pada tahun 1861 menyebut lebih 30,000 orang bersedia menyerang Johor, termasuk Tun Ahmad, Adinda Bendahara Tun Mutahir, serta ketua-ketua dari Rembau dan Sungai Ujong. Inggeris bertindak tegas dengan melarang orang Melayu Melaka pergi ke Muar, menghantar kapal perang Hugli ke Tanjung Gading, serta menyekat bekalan senjata dari Singapura. Sultan Ali akhirnya terpaksa menghentikan rancangan serangan tersebut. Namun, tindakan mencabar perjanjian yang ditandatanganinya sendiri telah menyebabkan kedudukan Temenggong Tun Daeng Ibrahim semakin dipersoalkan di mata bangsawan Melayu. Perpecahan dalam kalangan orang Melayu semakin ketara. Sebahagian menyokong Sultan Ali, manakala sebahagian lagi menyokong Temenggong Tun Daeng Ibrahim. Inggeris pula menolak bantahan pembesar Melayu Johor dengan alasan mereka tiada hak campur tangan. Keadaan ini merisaukan Temenggong Tun Daeng Ibrahim kerana kebanyakan pembesar Melayu hanya mengiktiraf beliau sebagai Temenggong Johor, bukan pemerintah Johor yang sah. Keadaan menjadi semakin rumit selepas Kesultanan Johor Lama tidak lagi wujud berikutan. Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 dan pengesahan Belanda pada tahun 1830. Penggantinya Kesultanan Riau Lingga
pula memilih untuk bertuankan Belanda pada tahun 1857. Maka timbul persoalan besar, siapakah pemerintah Johor yang sah? Dalam kekosongan inilah muncul ancaman terhadap Pahang apabila Tun Ahmad dengan sokongan Sultan Ali Iskandar Shah dan Sultan Mahmud keempat Muzaffar Shah cuba merampas kuasa daripada bendahara Tun Mutahir. Matlamat mereka jelas, jika Tun Ahmad berjaya, mereka berharap dapat ditabalkan sebagai Sultan Johor atau Sultan Pahang. Bendahara Tun Mutahir enggan menyokong rancangan ini kerana beliau merupakan pemerintah Pahang yang sah sejak 1847 dan tidak mahu merajakan sesiapa. Sultan Mahmud keempat Muzaffar Shah pula ditolak kerana tindakannya membantu Tun Ahmad telah mencetuskan huru-hara di Pahang dan Pahang bukan hak baginda. Dalam keadaan genting ini, Temenggung Tun Daeng Ibrahim sedar bahawa satu-satunya jalan untuk mempertahankan kedudukan beliau adalah dengan mendapatkan pengiktirafan bendahara selaku ketua hakim dan penjaga adat Melayu. Maka pada Disember 1861, satu perjanjian persahabatan dimeterai antara bendahara Tun Mutahir dan Temenggung Tun Daeng Ibrahim. Melalui perjanjian Pahang Johor 1861, Bendahara Tun Mutahir mengiktiraf Temenggung Tun Daeng Ibrahim sebagai pemerintah Johor yang sah dan menolak sokongan kepada Sultan Ali Iskandar Shah. Perjanjian ini menetapkan perdamaian kekal, bantuan ketenteraan bersama, larangan bersekutu dengan pihak luar tanpa persetujuan, serta mengesahkan warisan pemerintahan. Pahang untuk keturunan bendahara, Johor untuk keturunan Temenggung. Namun pengiktirafan ini tidak menjadikan Temenggung Tun Daeng Ibrahim sebagai Sultan Johor. Sebaliknya sebagai Raja Temenggung Johor bertaraf Raja Kecil. Ia merupakan keputusan paling munasabah demi menyelamatkan adat istiadat Melayu yang semakin rapuh. Perjanjian ini dimeterai secara rasmi pada 21 Rabiul Akhir 1277 Hijrah di Iskandar Putri, Johor menjadi simbol usaha terakhir bangsawan Melayu mempertahankan adat dan kedaulatan dalam dunia yang semakin dikuasai kuasa asing.